Salam sejahtera, Assalamualaikum dan selamat bertugas kepada semua rakan-rakan sahabat Iling FM. Okey, hari ini 7 Disember 2023. Bermula jam 11 pagi tadi dan sekarang ini dah mungkin di penghujung operasi khas terhadap e-hailing dan juga P-hailing, kolaborasi di antara Polis Diraja Malaysia PDRM dan juga Pekeso. Bertempat di Lebuh Raya Damansara Puchong, melibatkan ada puluhan anggota. PDRM sendiri diketuai oleh ASP Tuan Harun dan dibantu oleh 16 anggota yang lain. Manakala Pekeso diketuai oleh pengarah Pekeso Selangor Encik Ismail bin Ali dan juga dibantu oleh 20 lebih anggota. Hari ini memeriksa, dan saya percaya jika bukan 100, hampir 100 rider P-hailing kita telah diperiksa, sama ada dari sudut undang-undang lalu lintas dan juga dalam skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri Pekeso. Jadi rata-rata yang diperiksa tadi, ada kebanyakannya telah mencarum dalam skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri, manakala terdapat juga yang belum mencarum dan tidak tahu pun SKSPS itu wujud. Jadi kepada sahabat-sahabat kita, ini sedikit pesanan agar segeralah mencarum dalam skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri SKSPS, di mana kegagalan mencarum dalam skim ini anda boleh dipenjara 2 tahun dan denda sehingga RM10,000. Di samping rider-rider P-hailing, saya dapati ada puluhan kereta-kereta e-hailing juga diperiksa. Kereta-kereta e-hailing yang terdiri daripada pelbagai, termasuk teksi, diperiksa sama ada mereka telah mencarum dalam akta dalam skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri, Akta 789 Pekeso. Saya telah menemui dari beberapa orang pemandu e-hailing, rider-rider P-hailing, dan alhamdulillah kebanyakannya yang ditemui telah pun mencarum dalam skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Cuma terdapat segelintir yang masih enggan mencarum atas pelbagai sebab. Antaranya tidak tahu SKSPS itu wajib sebenarnya. Baik, seketika nanti saya akan cuba menemu bual pengarah Pekeso Negeri Selangor, Encik Ismail, untuk kita dapatkan sedikit gambaran berkenaan dengan operasi yang dijalankan oleh Pekeso dan juga PDRM pada hari ini. Liputan saya lebih berkisar kepada skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri Pekeso, di mana skim ini sebenarnya memberi kebaikan yang amat berguna kepada rider-rider P-hailing, pemandu-pemandu e-hailing itu sendiri. Kita telah melihat hampir setiap hari ada saja kemalangan yang melibatkan golongan ini, sehingga ada yang cedera parah, malahan ada yang sampai kehilangan nyawa. Jadi ini kita tidak mahu berlaku sebenarnya, namun begitu seandainya takdir telah berlaku juga, maka setidak-tidaknya caruman SKSPS itu boleh membantu mungkin dalam menghadapi saat-saat tak terduga seperti kemalangan sehingga meragut nyawa. Di kemah ini kita perhatikan ramai golongan rider yang diperiksa, yang belum mencarum mereka terus mencarum. Pemandu-pemandu e-hailing juga tak terkecuali. Kita akan cuba dapatkan gambaran di mana pengarah Negeri Selangor yang turut hadir pada hari ini untuk bersama-sama dengan anggota Pekeso yang lain dalam melaksanakan operasi khas ini. Untuk makluman kawan-kawan, sahabat-sahabat, skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri ini telah pun diwajibkan kepada sektor e-hailing, teksi dan bas pada 1 Jun 2017 yang lalu, dan selepas itu dibuka kepada pelbagai sektor. Tak kurang daripada 20 sektor, termasuklah sektor P-hailing. Okey, saya kira Tuan Ismail telah bersedia. Tuan, minta komen sikit Tuan, hari ini operasi yang dijalankan oleh Pekeso bersama dengan PDRM. Gambaran sedikit yang boleh dikongsikan?
Apa yang kita laksanakan ini untuk memastikan semua rakan-rakan kita yang bertugas sebagai pengantar makanan atau pengantaran barangan dan penumpang ini mendaftar di bawah skim keselamatan sosial pekerja sendiri sebagai memastikan mereka ada perlindungan jika berlaku apa-apa musibah yang atas mereka. Dan kita mengucapkan banyak terima kasih kepada PDRM kerana bantuan yang diberikan untuk kita menjalankan operasi ini, bukan untuk mengambil tindakan denda dan sebagainya, tapi untuk memastikan rakan-rakan kita yang terlibat dalam industri ini, dalam sektor ini ada perlindungan yang sepatutnya. Kerana berlaku sebelum-sebelum ini masih terdapat mereka yang ditimpa kemalangan, yang terlibat dengan kemalangan, kita tak dapat bantu kerana mereka tidak berdaftar dan tidak mencarum. Dan harapannya kali ini apa yang kita lakukan ini akan menjadi peringatan kepada semua, dan mereka yang mendapat berita ini juga akan datang segera untuk daftar dan mencarum. Baik tuan, saya dipahamkan ianya pada hari ini ramai, boleh saya tahu anggaran anggota yang terlibat pada hari ini Pekeso itu sendiri? Di kalangan anggota Pekeso terdapat hampir 25 orang anggota yang berada di lokasi hari ini untuk membantu mereka yang kita semak, dan juga tindakan-tindakan yang sepatutnya kita buat bagi menasihat dan mendaftarkan mereka. Pada bayangan tuan, ini berlaku di Kelana Jaya, adakah akan dibuka di daerah-daerah lain? Kita di negeri Peringkat Negeri Selangor ni kita akan terus menjalankan pendekatan-pendekatan sebegini supaya masyarakat tahu bahawa mereka ada suatu skim perlindungan yang boleh membantu mereka. Baik, ada soalan tadi daripada sahabat kita, bang katanya tahun depan 10% saja kami bayar. Komen sikit, menyebabkan mereka enggan mencarum pada tahun ini. Kita jangan tunggu sampai suatu yang yalah, walaupun dalam bajet telah terbentang begitu, tapi yang penting kita berdaftar segera, sebabnya kemalangan itu tidak tahu bila akan berlaku, kan. So yang paling penting daftar, dan kita sudah ada perlindungan. Ada sebagaimana saya kongsikan tadi, berlaku kemalangan, ada mangsa tidak membayar waris, isteri tidak bekerja, ada anak. Okey. Waris tidak dapat dibantu kerana mereka tidak berdaftar dan mencarum. Dan lebih malang lagi, yang telah tamat tempoh, mereka dah berdaftar sebelum ni. Dah berdaftar, dah tamat tempoh, tidak mencarum dan kemalangan berlaku. Ini sesuatu yang sangat menduka citakan kita lah. Baik tuan, sedikit lagi, seandainya mereka didakwa, apa yang boleh terjadi pada mereka yang enggan mencarum? Yalah, ini suatu tindakan terakhir yang akan kita lakukan. Mana-mana yang tidak dapati bersalah, kita bawa ke proses perundangan. Ini suatu yang seboleh-bolehnya kita cuba elakkan. Tapi jika itu berlaku, ya boleh diambil tindakan undang-undang, penjara 2 tahun, denda RM10,000 Malaysia. Itu termaktub di dalam akta. Kan? Namun kita mengambil pendekatan untuk mengajak beramai supaya janganlah sampai peringkat begitu. Sebab caruman yang dibayar, hari ini kerajaan telah memberikan subsidi, hanya bayar RM46.60. Ataupun kalau dalam keadaan biasa, minimum RM157.20 umumnya, kan, masih lagi terlalu jauh rendah daripada denda yang akan dikenakan. Baik, terima kasih tuan. Okey, itu dia, kita bersama dengan Tuan Ismail yang merupakan pengarah Pekeso Negeri Selangor yang berkeseduan turun padang bersama dengan anggota beliau ke Lebuh Raya Damansara Puchong di Paradise Mall pada hari ini. Dan seketika nanti saya akan cuba untuk menemu bual dengan ASP Tuan Harun untuk mendapat sedikit gambaran yang apa yang terjadi pada hari ini. Tuan, mohon maaf sikit je lah tuan. Kita nak bertemu bual dengan tuan. Okey, hari ini operasi khas e-hailing dan juga p-hailing. Boleh dapat sedikit gambaran tuan? Okey, alhamdulillah hari ini kita buat semakan secara lambang lah. Baik. Dari segi dia punya part, ada trafik, ada kesalahan lalu lintas, sama ada dia mempunyai lesen memandu ataupun dia punya segala kelengkapan pada motosikal yang sepatutnya dia ada lah. So sini memang kawasan tumpuan. Lebih lagi pada waktu sekarang ni lah, waktu tengah hari. So apa objektif utama kita, iaitu kenderaan p-hailing. So dan saya mengharapkan kesedaran daripada program ni. Saya mengharapkan kesedaran daripada semua pengguna jalan raya, terutama kepada rider-rider bagi food rider ni lah. Dia mempunyai apa keistimewaan sebenarnya. Di samping dia mencari rezeki tu, dia tahu dia punya keistimewaan dia sekiranya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Itu saya. Terima kasih. Baik tuan, kolaborasi PDRM dan juga Pekeso, saya kira ini merupakan julung-julung kalinya dengan Pekeso, dengan PDRM dan Pekeso ni. Boleh bagi gambaran tak
mungkin seterusnya selepas ini? Saya juga mengharapkan perkara ni sebagai contoh untuk kita memberikan kesedaran, itu utama dia. Dan kita perlukan program-program ataupun aktiviti seperti ini diteruskan bersama, bukan saja dengan JSPT ataupun PDRM, diteruskan bagi agensi-agensi penguatkuasa yang mempunyai hak membuat sekatan jalan raya di atas jalan raya. Baik tuan, sedikit nasihat. Hampir setiap hari ada sahaja yang kita dengar berita kemalangan melibatkan rider pihailing. Okay. Berkenaan dengan kemalangan melibatkan rider-rider pihailing ni, nasihat saya, walaupun dia bukan rider sebagai pihailing sekalipun, mana-mana pemandu ataupun penunggang motosikal yang berada di atas jalan raya, kita cuba menjaga keselamatan masing-masing. Kita cuba berhemah semasa menunggang ataupun memandu kenderaan tersebut, bertolak ansur di atas jalan raya. Jangan cuba ataupun jangan meningkatkan kemarahan dalam diri masing-masing ketika memandu. Kawal emosi. Perkara mengikut pada prosedur, kita dah sedia maklum. Saya percaya semua dah sedia maklum. So, ada tindakan ataupun ada perkara-perkara yang perlu diambil melalui PDRM dan untuk dibuatkan tindakan selanjutnya. So, tak perlu kita mengambil tindakan sendiri, perbalahan, pergaduhan dan sebagainya di atas jalan raya. So, berhati-hati bagi pemandu ataupun penunggang pihailing, berhati-hati. Di samping mencari rezeki tu, saya katakan tadi, berhati-hati. Pastikan keselamatan diri masing-masing. Baik, terima kasih tuan. Okey, itu tadi kita bersama dengan ASP Tuan Harul yang mengetuai 16 anggota lain dari PDRM Petaling Jaya membuat pemeriksaan ke atas rider-rider pihailing dan juga pemandu-pemandu e-hailing. Jadi kesimpulannya akan saya berikan selepas operasi ini tamat, berapa jumlah pemandu yang diperiksa, penunggang yang diperiksa, dan kesimpulan akan saya berikan seketika nanti untuk kita berkongsi apa langkah seterusnya yang boleh kita lakukan untuk memberi kebaikan kepada keseluruhan penggiat yang terlibat dalam gig ekonomi ini, khasnya sektor e-hailing dan juga p-hailing. Kita nak cari Tuan Khairullah yang merupakan ketua cawangan Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri. Oh, dia ada di sana. Bagi kepada sahabat-sahabat yang mungkin lalu tadi di LDP ni, yang menekan horn tadi, okey, selamat bertugas. Semoga anda mendapat rezeki yang melimpah ruah pada hari ini. Tapi jangan lupa mencarum dalam skip keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Okey, di kemah ini nampaknya ada puluhan rider-rider pihailing yang mendaftar baru dan yang mengaktifkan semula setelah tamat tempoh dalam skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Saya dipahamkan tadi sistem PKSO ada masalah, ada gangguan untuk dalam 3 hari kebelakangan ini, dan ianya di peringkat penyelesaian oleh tim PKSO. Jadi kita harap segera pulih dan memberi keselesaan ataupun kesenangan kepada para pencarum yang ingin mencarum dalam skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Baik, kepada sahabat-sahabat yang baru mengikuti live FB pada hari ini, saya bawakan liputan secara langsung dari Lebuh Raya Damansara Puchong berhampiran dengan Paradigm Mall, di mana pada hari ini operasi khas dijalankan oleh PDRM dan juga PKSO bagi mengesan pemandu dan juga penunggang pihailing yang tidak mencarum dalam skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Bagi yang tidak mencarum, dikehendaki mencarum dengan segera. Dan bagi yang tamat tempoh juga diminta untuk menghidupkan dengan kadar segera, kerana seperti mana yang dikatakan oleh pengarah Negeri Selangor sebentar tadi yang saya temu bual, kemalangan itu berlaku pada bila-bila masa. Jadi jangan tunggu, jangan berlengah. Tugas anda sentiasa berhadapan dengan berbahaya. Saban hari kita lihat ada saja kemalangan yang melibatkan golongan penghantar. Jadi setidak-tidaknya dengan mencarum dalam skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri ini, ianya boleh memberi kelegaan seandainya sesuatu yang tak dijangka berlaku ke atas anda semua.
Ini Tuan Iskandar daripada Pekeso Putrajaya, dan ini Tuan Khairullah, Ketua Cawangan Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri. Masing-masing ketika ini sibuk untuk memeriksa rider-rider P-hailing kita. Kita nak tengok juga ya berapa ramai pemandu-pemandu e-hailing yang beratur di sini menunggu giliran untuk diperiksa. Selain daripada rider-rider P-hailing, kelibat seorang lagi kereta P-hailing ditahan untuk diperiksa. Bukan untuk menyusahkan, tapi sekadar untuk mengingatkan. Itu cek kad juga ada. Rider, driver e-hailing kita. Sahabat ni juga telah pun dikeluarkan. Saya perhatikan dia memegang sehelai kertas berwarna kuning. Jika anda menerima kertas berwarna kuning tersebut, ia menandakan anda telah pun diberi amaran supaya datang ke pejabat Pekeso terdekat untuk mencarum. Dan untuk makluman, Pekeso ada di hampir ke semua daerah, termasuk di daerah tuan-tuan di pelusuk pedalaman. Jadi itu bukan satu alasan jika anda tidak boleh mencarum dalam skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Dari Perlis sampailah ke Sabah, daerah-daerah ada juga diwujudkan cawangan Pekeso untuk memudahkan urusan pendaftaran bagi skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri ni. Ini rata-rata pegawai-pegawai Pekeso, walaupun di tengah panas membahang, mereka tekun mendaftarkan rider-rider kita untuk mencarum dalam skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri Pekeso. Saya akan akhiri live saya untuk di penghujung operasi ini, dan kita cuba untuk meninjau di bahagian pemandu e-hailing sana siapa yang diperiksa dan siapa yang mendapat surat amaran tersebut. Adakah anda ataupun mungkin kawan-kawan anda yang anda kenal. Tapi operasi pada ini dijalankan di negeri Selangor, dan saya dipahamkan tadi oleh pengarah negeri Pekeso negeri Selangor akan dibawa ke seluruh daerah di Selangor. Ini seorang lagi pemandu e-hailing diperiksa oleh pegawai Pekeso kita. Seorang lagi kereta P-hailing, ada banyak sebenarnya. Saya jangkakan hampir 100 buah kereta-kereta e-hailing telah dan sedang diperiksa. Satu lagi ditahan. Jadi dengan kekuatan 17 anggota PDRM, saya percaya majoriti kereta e-hailing, rider P-hailing yang lalu di LDP ini akan ditahan dan diperiksa. Okey, nampaknya satu lagi kereta e-hailing diperiksa. Jadi ini sewajarnya memberi isyarat kepada anda semua, pemandu-pemandu e-hailing, agar mencarumlah dalam skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri Pekeso. Ianya bukan untuk menyusahkan, tapi untuk menyenangkan anda. Seandainya ada sesuatu yang tidak dikehendaki berlaku ke atas anda, umpamanya kemalangan, kita tak mau berlaku, tapi itu sebenarnya takdir yang telah pun ditentukan ke atas kita. Baik, rasanya sampai di sini dulu liputan secara langsung yang saya bawakan dari Lebuh Raya Damansara Puchong, sempena operasi khas yang dijalankan oleh Polis Diraja Malaysia dan juga Pekeso. Jadi anda ada salah bicara, saya mohon maaf banyak-banyak. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang sebaliknya daripada kelemahan saya di sini. Sampai jumpa lagi. Reza Adam, Eling FM.